السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dihormati Fadil Ustaz Pengurusi Majlis, yang lupa nama Sawan, yang dimuliakan Fadil Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Ahli Jawatan Kuasa Surau Taman Seri Permai, tuan-tuan para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, suatu salat yang amat dituntut untuk kita berjamaah, yang terlalu banyak kelebihannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan di sini untuk kita berada di dalam suatu majlis ilmu, majlis yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tempat tumpuan para malaikat rahmat, membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada talibul ilmi, kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu, sekalipun dia hanya duduk mendengar daripada sudut tertentu, tetap dia mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah pada pagi ini marilah kita melihat, kita merenung kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dipanggil asar, yang diriwayatkan daripada Hatim Al-Asam rahmatullah alaihi, annahu qala, dia berkata, ini bukan hadis, kata-kata Hatim Al-Asam, man idda'a arba'atan bila arba'ah fada'wahu kadhibah. Barang siapa yang mengaku empat, dia mengaku dia ada empat perkara tanpa ada empat perkara, maka dakwanya, pengakuannya itu adalah suatu pembohongan. Siapa yang mengaku dia ada empat perkara tapi tak ada empat perkara lain, maka dia adalah orang yang pembohong. Yang pertama, man idda'a hubballahi
siapa yang mengaku dia sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, walam yantahi an maharimillah ta'ala, tetapi dia tidak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fada'wahu kizbun, maka pengakuannya itu adalah suatu pembohongan. Dia bohong, mengaku kata sayang kepada Allah, tapi masih tidak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semua orang mengaku dia sayang kepada Allah. Kalau tanya sayang kepada Allah, sayang. Tapi apa bukti kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya ialah kita ikut cakap Allah, kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca Al-Quranul Karim, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh manakah yang kita ikut Quran yang kita baca? Dalam hadis, dalam kata-kata Hatim Al-Asam ini, dia memperingatkan kepada kita bahawa kalau kita nak sayang kepada Allah, kita kena buktikan bahawa kita sayang kepada Allah dengan ikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tidak ditinggalkan perkara yang diharamkan, maknanya kizbun, katanya pengakuan kita itu adalah suatu pembohongan, bohong. Yang kedua, wa man idda'a hubban nabi alaihi salatu wassalam wa kariha al-fuqara wal masakin fada'wahu kizbun. Yang kedua, siapa yang mendakwa, yang mengaku dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia benci kepada fuqara wal masakin, benci kepada fakir miskin, maka dia adalah pembohong. Sebab apa? Kalau kita sayang kepada seseorang itu, sudah tentu kita ikut cara hidup dia, sudah tentu kita ikut cara apa yang dia buat, kita nak ikut. Itu tanda kita sayang kepada seorang. Mengaku, mendakwa, mengaku sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang boleh kata sayang. Tapi apa bukti kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita benci kepada fuqara wal masakin, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sayang dan kasih kepada al-fuqara, orang yang fakir, wal masakin, orang miskin. Nabi bersama dengan fuqara wal masakin. Sebab itu Nabi di peringkat awal, orang yang paling ramai masuk Islam dalam sejarah Islam ialah al-fuqara wal masakin, yang dipanggil juga dengan al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Di antara mereka ramai ialah hamba-hamba. Hak mula masuk Islam tu hamba. Sebab apa? Nabi tidak menyisihkan mereka, Nabi tak pulau mereka, bahkan Nabi bersama dengan mereka. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca dalam suratul Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu untuk kamu bersama dengan orang-orang yang berdoa pagi dan petang, siang dan malam. Yuriduna wajhah, mereka inginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan engkau palingkan wajahmu, matamu, jangan engkau alihkan pandanganmu daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi mentarbiyah para sahabat walaupun mereka itu orang miskin. Kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan pembesar-pembesar Quraisy, Nabi melayan pembesar Quraisy berdakwah, tiba-tiba datang orang fuqara wal masakin ini
minta nak jumpa dengan Nabi, Nabi menunjukkan muka yang tak suka kepada mereka. Sebab Nabi amat teringin kalau pembesar Quraisy ni masuk Islam, maka ramai orang akan ikut belakang. Allah Ta'ala bagi teguran, antaranya abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Ketika Abdullah ibn Ummi Maktum mai kepada Nabi, Nabi SAW boleh ke arah lain kerana Nabi tak mau Abdullah Ummu Maktum ni ganggu dia nak dakwah kepada pembesar Quraisy. Allah Ta'ala tegur Nabi dengan abasa wa tawalla. Maknanya jangan kamu menyisih, jangan kamu meninggalkan golongan fuqara wal masakin ini, walaupun mereka ini tidak ada harta, tetapi mereka lah yang yakin kepada Muhammad. Jangan harap kepada orang besar yang nak beriman dengan kamu. Memang Nabi harap kalau ada orang besar masuk Islam, ramai orang akan ikut apa. Tapi Nabi, Allah Ta'ala tegur, jangan kamu mengalihkan pandanganmu daripada melihat, mentarbiah mereka. Ini kelebihan fuqara wal masakin. Dan Nabi SAW amat sayang kepada fuqara wal masakin, dan Nabi menggalakkan kita menghulurkan bantuan keuangan, harta benda, apa saja yang ada pada kita untuk membantu fuqara wal masakin. Itu tanda kita sayang kepada Nabi SAW. Seorang di kalangan hukama, di kalangan ahli ibadah pada hari ini, sebelum raya baru ni saya berjumpa dengan dia, seorang yang puasa hari-hari puasa, kecuali hari yang diharamkan. Pak Sumi, Bukit Tembaga. Sebelum raya 9 hari bulan Dzulhijjah, saya jumpa dengan dia, pergi jumpa ziarah dia. Dia tanya, main buat apa ni? Nak bincang apa, dia tanya. Saya kata, saya main ni nak minta Pak Su bagi petua macam mana nak dekat dengan Nabi SAW, bagaimana nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat kasih sayang Nabi SAW. Dia kata senang saja, dua benda ni senang saja. Lepas tu dia tanya, bersedia tak untuk fakir? Kerana nak rapat dengan Nabi SAW, dia kata bersedialah untuk fakir. Maknanya kita kena bersedia untuk menghulurkan harta kita kepada orang lain. Sebab Nabi SAW ketika hampir wafat, Nabi kata kepada isterinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tanya, wahai Aisyah, adakah masih ada 6 dinar yang kamu simpan? Kerana aku tak mau bila aku mati, aku masih lagi meninggalkan 6 dinar kepada kamu. Siti Aisyah kata, aku dah hulurkan bantuan 6 dinar itu kepada fuqara wal masakin. Itu dia, 6 dinar pun Nabi tak simpan, kerana Nabi nak jadi orang yang fakir. Nabi bersedia menghulurkan harta benda dia kepada orang lain demi kepentingan Islam. Maka tuan-tuan, kata Pak Sumi, dia kata, kalau nak dekat dengan Nabi, bersedialah untuk fakir. Itu dia. Kita nak hangguk ke macam mana? Kalau tak hangguk, tak dekat dengan Nabi. Hangguk, insya-Allah Pak Sumi. Maknanya kita kena bersedia untuk korbankan harta kita fi sabilillah. Dan kata Pak Sumi lagi, kalau nak dekat dengan Allah, kena terima bala. Maknanya kena terima ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kena sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, baru boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya ulang balik, yang pertamanya, orang yang mengaku
sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dia bohong. Yang kedua, mengaku sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak sayang, benci kepada fuqara wal masakin, maka orang ini juga adalah orang yang pembohong. Fa da'wahu kizbun, maka dakwaan, dakwa ni bahasa Arab kata, Melayu kata mengaku, pengakuannya adalah suatu pembohongan, bohong. Yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kizbun. Siapa yang mengaku dia sayang, dia suka nak masuk syurga, tapi dia tidak suka bersedekah, maka pengakuannya adalah bohong. Tanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak angkat tangan kalau masuk syurga. Siapa nak masuk syurga? Semua nak. Tapi apa tanda dia nak masuk syurga? Ialah antaranya dia orang yang suka bersedekah. Kalau tak mau sedekah, bohong, tak mau masuk syurga. Yatasaddaq maknanya mengeluarkan sedekah. Yang tadi hubbin Nabi, jadi sayang kepada Nabi, tanda dia ialah sayang kepada fuqara, bukan sedekah saja, tapi buat baik. Bantu dia, buat baik dengan dia, sekurang-kurangnya kalau tak ada apa pun jangan kata apa kat dia. Fuqara wal masakin. Yang ni yang ketiganya, kata sayang, kata suka nak masuk syurga, teringin sangat masuk syurga, tapi tak mau sedekah. Pasal apa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sebab sedekah itu maknanya besar. Antaranya ialah beri harta kita. Lepas keluar zakat, sunat sedekah. Zakat wajib, dipanggil sedekah wajib. Ada lagi sedekah sunat, lain daripada zakat, sunat kita bagi, sebab pahalanya besar. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang belanja fi sabilillah dengan harta dia seperti habbah, sebiji benih. Sebiji, sama ada padi ke gandum ke apa, sebiji benih, habbah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabul, yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji benih kita lempar ke atas tanah, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai ada 100 biji. Maknanya kalau 7 tangkai, 700 biji. Tuan-tuan, kita kalau kita pernah, tuan-tuan pernah tanam padi, tanam jagung, tanamlah apapun, kita nampak tumbuh. Tahu sebiji padi tumbuh, pokok padi ada 7 tangkai. Daripada sebiji padi itu kita boleh makan nasi sepayung. Contohnya. Maka sedekah macam tu. Daripada RM1 dia akan jadi, kalau kita kira cara dunia, jadi RM7, RM700. RM1 bagi dapat 700. Kalau RM10, RM7,000. RM10. Tu kalau dunia pun banyak dah. Kalau nisbah kira dunia pun dah banyak. Bagi RM1 dapat 700. Tak ada orang mereka saham yang bagi RM1 dapat 700. Di dunia tak ada. Tapi yang Allah Ta'ala bagi lebih daripada RM. Sebab RM yang kita dapat tu di akhirat, bukan RM atas dunia. RM atas dunia ni tak laku di akhirat. Kalau kita kata nak simpan dia banyak-banyak, esok mati bawa ke akhirat, tak laku. Tapi RM akhirat, tak boleh RM dunia, RM akhirat itulah yang dipanggil pahala. Hak tu yang kita nak beli benda dalam syurga.
Hak itulah yang kita nak makan dalam syurga, nak pakai dalam. Maknanya infak fi sabilillah itu adalah di antara tanda kita nak masuk syurga. Yang keempat, wa man idda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anil dzunub fa da'wahu kadhib. Barang siapa yang mengaku nak tak mau masuk neraka, aku takut kat neraka, tapi dia tidak meninggalkan dosanya, maka dia pembohong. Kata takut neraka, tapi masih duduk dalam dosa, masih duduk dalam dosa, tak mau nak tinggal dosa, tak takut dengan dosa. Bila sebut neraka, dia takut, aku tak mau masuk dalam neraka, takut azab neraka hebat, tapi masih bergelumang dengan dosa. Sebab itu kita kena minta pada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dosa, kita dapat tinggal dosa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala panggil wasari'u, segeralah kamu, ila maghfiratin, untuk mendapat keampunan Tuhan, min rabbikum, daripada Tuhan, wa jannatin, dan mendapat syurga. Bila dapat keampunan baru boleh masuk syurga. Wa jannatin, syurga, arduha as-samawati wal ard, yang mana lebarnya 7 petala langit dan bumi. Itu lebar, baru tak panjang. Rumah kita 20 kali 40 rumah taman. Ustaz, 20 kali 40. 20 kali 40. Dalam syurga 7 petala langit dan bumi lebar. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Keampunan dan syurga Allah Ta'ala sediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna amwalahum, hak tadi, orang yang membelanjakan hartanya. Alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna amwalahum, apa nama? Fi dharra'i was-sarra'i wad-dharra. Orang yang belanjakan harta bendanya ketika senang dan ketika susah. Senang pun dia bagi, susah pun dia bagi. Ini hebat. Kadang-kadang kita bagi masa senang duit banyak, tu pun seluk ambil hak RM1, duit 50 banyak, cari hak RM1. Cari tak jumpa, seluk poket lain pula. Cari duit RM1. Tu masa senang, masa susah tak bagi terus. Aku pun susah, dia minta sedekah kat aku. Tu ayat. Aku pun susah, dia minta sedekah kat aku. Cara mana? Itu tak ada takwa. Orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra, ketika senang dan ketika susah. Wal kazimin al-ghaiz, dan orang yang menahan diri daripada marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu sifat orang bertakwa. Lagi? Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ini sifat yang kita nak kaitkan dengan takut neraka. Yang bila takut neraka tinggal dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang bertakwa itu ialah orang yang apabila dia buat fahisyah, buat suatu dosa, kemungkaran, aw zalamu anfusahum, ataupun dia
buat zalim kepada diri dia. Buat zalim kat diri ni pasal buat dosa. Apa saja dosa yang kita buat, kita zalim kat diri kita sendiri. Pasal apa? Sebab kita nak buat nanya kat diri sendiri. Dosa, jawab di neraka. Bila kita buat dosa, buat zalim kat diri sendiri. Aw zalamu anfusahum dzakarullaha, lalu dia ingat kepada Allah. Punca nak dapat taubat, ingat kepada Allah. Kalau tak ingat kepada Allah, tak mau taubat. Duk seronok je lupa kepada Allah Ta'ala, tak berasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Sebab itu zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah. Macam mana nak ingat kepada Allah? Ingat kepada Allah dalam majlis ilmu macam ni, boleh ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau tak main ngaji, tak dapat ingat kepada Allah. Antara sebab nak ingat kepada Allah, nak tahu halal ke haram yang kita buat, kita belajar. Baru kata la ilaha illallah, aku tak tahu kata dosa. Baru timbul nak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu majlis pengajian apa saja, Quran ke, hadis ke, fiqh ke, tauhid ke, semuanya nak bagi kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat, barulah kita nak tobat. Antara lain majlis zikir, majlis yang sebut nama Allah, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada ilmu, tapi majlis zikir. Tapi bukan tahlil itu saja. Kita ni kadang-kadang majlis zikir tahlil. Tak ada orang mati pakai tak zikir. Kalau ada orang mati, jom pergi tahlil. Bagus tahlil. Tapi jangan tunggu orang mati baru nak tahlil. Tiap-tiap hari kena tahlil. Tahlil makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap hari kena tahlil. Kalau sebulan tak ada orang mati, pakai tak tahlil. Pasal harap masa orang mati baru nak tahlil. Tu pun duk nampak ayam merah duk depan. Kiri kanan, lepas tu telah ayam merah. Ayam masak merah. Tak apa, tak salah tahlil. Boleh tahlil, silakan. Tapi jangan anggap tahlil itu hanya ketika kenduri arwah sahaja. Sebab tujuan kita nak ingat kepada Allah, membuahkan suatu rasa takut kepada neraka. Bila kita ingat kepada Allah Ta'ala, kita gerun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita gerun dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala itu muntaqim. Kalau Allah Ta'ala nak balas saja, tak boleh nak buat apa kita. Sari'ul hisab, Allah Ta'ala kira itu cepat. Allah Ta'ala tak la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Ta'ala tak tinggal kecil ke besar, Allah kira belakang. Bila kita baca Quran, kita ingat itu, menyebabkan kita takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tinggal dosa. Zakarullah, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, lalu mereka itu memohon ampun, beristighfar kepada Allah di atas dosa yang telah mereka lakukan. Ini orang yang nak minta ampun, dia melalui jalan apa? Jalan ingat kepada Allah. Sebab itu apa saja yang menjadikan kita ingat kepada Allah itu baik untuk kita, kerana kita akan berasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Buat salah tak apa, tapi kena rasa bersalah. Jangan buat salah tak berasa nak bersalah. Buat salah berasa bagus, sangka baik, sangka dia baik tapi tak baik. Jadi antara cara kita nak mendapat istighfar, kita nak jadi orang yang bertaubat kepada Allah, ialah zakarullah, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, lalu mereka memohon ampun di atas dosa yang telah mereka lakukan. Dosa ni pula banyak jenis. Dosa ni banyak jenis. Kita kira dua sudah. Dosa besar dengan dosa kecil.
Dosa besar dengan dosa kecil. Dosa hak paling besar, dosa syirik, tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar antaranya ialah derhaka ibu bapa, melakukan sihir. Ini banyak sihir. Akhir zaman lagi banyak sihir. Kita ngaku Nabi dah, rupanya lagi banyak sihir. Lagi banyak orang ligan dunia, lagi banyak sihir. Pasal apa? Dengki. Boleh santau lah. Mabuk dunia boleh santau, adik-beradik boleh santau, kawan-kawan pun boleh santau. Tanya Ustaz Wan, dia tahu. Sebab dia berubat. Macam-macam akhir zaman. Pasal apa? Pasal dengki punya, pasal boleh sihir orang lain. Dosa besar. Nak taubat, tinggal. Kalau pernah bunuh orang dengan sihir, lagi teruk. Dalam hukum jenayah Islam ada bab sihir. Macam mana kita nak hukum orang yang buat sihir ni? Kita bukan tahu dia. Ada dalam bab jenayah Islam, hukum orang yang buat sihir, bunuh orang. Ada masalah dia. Sampai macam tu. Jadi dosa besar. Kadang-kadang tak tahu pun kata sihir, tak tahu pun kata dia buat amal benda yang garut. Dia kata aku terima Datuk Wan aku buat. Saya pernah dengar orang main pendengarkan bacaan dia. Ustaz ni boleh tak cuba dengar? Dia nak beramai, dia terima Datuk Wan dia nak beramai. Cuba dengar, Ustaz boleh ke tak? Dia baca. Lepas bayang dia kata saya baca ni, aku zat wajibul wujud. Antara kata-kata dia, aku zat wajibul wujud, mengaku Tuhan. Wajibul wujud tu Allah ya. Yang wajib ada Allah Ta'ala. Ada semua mungkin saja, harus saja. Yang wajib ada Allah, mengaku aku zat wajibul wujud, aku zat yang wajib ada, mengaku Tuhan. Jadi belakang setan dulu. Sampai macam tu. No? Jadi nak kena tengok amalan kita, takut jatuh kepada dosa. Amalan yang paling baik ni baca Quran. Nak selamat ni minta pada Allah Ta'ala, baca Quran. Doa-doa yang Nabi SAW ajak baca. Ni dia cari hak pelik. Cari hak pelik-pelik baru bahasa Rahman. Cari ni apa nama, boleh tak ajak saya ilmu ni bagi orang takut. Dia kata bagi orang takut baca ayat kursi ya. Kita takut kat Allah Ta'ala, orang takut kat kita. Tak mahu tu kata hak tu bisa aja, nak luar biasa. Nak cari hak pelik-pelik, hak bunyi pelik-pelik tu baru cara okey je. Kemah. Pasal apa? Tak mau mengaji bab tauhid, tak kenal Allah Ta'ala, duk minta tolong kat orang lain. Baca ni boleh kot. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Boleh. Itu tak apalah. Dia baca ayat Quran, kata-kata. Untuk apa? Ini nak bagi anak hormat, dengar cakap kita. Okey. Baca kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatun tifkafuha kakaminin kana munkalikan taburru karwan kakarril kayfika bini tuhki musyakshikatan kalkulukil kalak kafaka ma bi kurbatahum ya kawkaban kana fi kawkabal fa. Itu benda-benda apa ni? Bahasa apa? Ada Arab campur macam-macam. Dia bagi kad 40. Kad 40. Orang tutor tu ramai. Ni ada buku dalam buku Tuk Janggut. Saya hafal ni baru saya baca buku Tuk Janggut di sekolah dulu. Boleh hafal, tak amal pun tapi ingat sampai lah ni. Tak amal, hafal sekali lah. Otak budak-budak. Ingat sampai lah. Tuan Guru Datuk Haruni kata, jangan buat, jangan beramal kat 40. Sebab ada perkataan yang difahami, ada perkataan yang tak difahami, dan ada seruan ya kaukaban, wahai bintang di langit. Ini tak salah amal. Takut jatuh benda yang
merosakkan kita. Benda yang nyata jelas dalam Quran, dalam hadis ada kita buat supaya jangan kita jatuh kepada dosa. Jadi tuan-tuan, orang yang takut kepada neraka, takut masuk neraka, dia tak meninggalkan dosanya, maka dia adalah pembohong. Jadi agak-agak tuan-tuan, kita ni hidup bohong hari-hari kan? Ataupun memang kita ni orang betul sadiq. Kalau kita kena takut neraka tapi ada benda yang kita tak boleh tinggal lagi dosa kita, maknanya kita ni orang kadang-kadang pembohong. Orang sini kata pembohongan. Ada tempat kata bahu. Arab kata kadhib, pembohong. Jadi tuan-tuan, 4 perkara ini mudah-mudahan menjadi ingatan kita, menjadi renungan kita, supaya kita ni akan menjadi orang yang sadiq, orang yang betul, orang yang benar dengan pengakuannya. Jangan kita menjadi mudda'i, menjadi orang yang mengaku tapi pengakuan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Saya tak tahu kuliah subuh di sini sampai pukul berapa. Sampai habis waktu subuh ke boleh belajar sampai waktu duha. Untuk matahari untuk pelan naik lah. Ya. Jadi tuan-tuan, saya baca satu lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis Nabi. Hujibatin nar bisyahawat. Neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi nafsu. Neraka itu diliputi dengan perkara yang disenangi oleh nafsu. Dan syurga pula diliputi dengan perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Macam mana neraka itu penuh dengan nafsu? Ya, kerana orang yang masuk neraka itu kerana dia ikut nafsu dia, syahwat. Orang yang boleh masuk syurga kerana dia tak ikut nafsu dia. Makarih, benda yang dia benda yang tak disukai. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka dipenuhi dengan perkara yang disukai oleh nafsu. Syurga dipenuhi dengan perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Maknanya, kalau kita ikut nafsu kita, jawabnya neraka. Kita kekang nafsu kita, ikut perintah Allah, jawabnya syurga. Maknanya peranan nafsu dalam diri kita. Nafsu hak duk kat kita itulah yang menghijabkan kita. Sama ada kita nak hijab kita daripada syurga atau neraka. Pendinding kita dengan syurga ke pendinding dengan neraka. Kalau boleh kekang nafsu supaya ikut nafsu kita, ikut kehendak Allah, syurga jawabnya. Sebab itu ulama tasawuf mereka mementingkan, maknanya dalam melakukan apa saja amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan buat dengan nafsu. Daripada perkara yang biasa, amalan biasa, makan minum, sampai kepada hal amal ibadah, supaya kita tidak buat dengan nafsu. Sebaliknya kita buat dengan hati yang bersih. Buat dengan hati yang bersih, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat
Nafsu ni tak boleh tinggal dalam badan. Tak ada nafsu tak boleh hidup. Sebab manusia perlu kepada makan. Walaupun ada manusia tak makan boleh hidup. Ada manusia tak makan boleh hidup. Jangan kita kata aku tak makan tak boleh hidup. Tak. Makan itu sebab untuk hidup. Tapi ada orang yang tidak bersebab, dia boleh hidup. Antaranya para ulama, antaranya ialah Syekh Abdul Qadir Jailani. Berpuluh tahun dia tak makan. Boleh percaya sama ada tak makan langsung ataupun makan sikit. Ada orang tak makan 40 hari boleh hidup. Itu dipanggil karamah. Benda yang luar biasa, luar daripada kebiasaan. Itu baru dipanggil karamah. Kalau dekat 3 hari tak karamah lagi, besok boleh tahan. 40 hari tak makan, setahun tak makan, karamah besok. Sebab mereka sudah tidak nampak sebab lagi. Kita selalu nampak sebab tu, sampai kita lupa kepada musabbibul asbab. Allah yang buat sebab. Pasal apa ni? Tak makan, kenyanglah makan dah tadi. Makan dah tadi tu sebab kita makan dah. Memanglah makan kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Allah Ta'ala lupa kadang-kadang. Walaupun akidah kita itu tahu, tapi tak berada sentiasa dengan kita. Jadi sebab itu makan pun ada ketikanya ikut syahwat. Pakai boleh ikut syahwat. Hidup kita ni penuh dengan gangguan diri kita sendiri. Yang tu bagi kita ni lebih daripada had yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kontrol kita iman kita. Yang boleh kontrol kita ialah iman. Maka Nabi SAW pesan supaya jangan kita ni ikut syahwat kita, tapi syahwat kena ikut kita. Orang Melayu belum sebut syahwat, dia nampak satu je, syahwat kahwin. Sedangkan syahwat banyak. Allah Ta'ala sebut zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan suka kepada syahwat. Apa dia? Minan nisa'i, perempuan. Nombor satu. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, pinggan mangkuk. Bak makan tu dengan mangkuk tu. Ada orang pinggan dia lebih pada isi pinggan sampai biji sampai RM50, nasi RM5. Wal qanatir muqantarah min al-dhahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Tu orang suka. Lah ni emas turun tuan-tuan. Kalau dia beli emas public, dia beli gold tu simpanlah dengan jual. Mahal murah. Kita beli 150, lagi 130 lebih. Murah. Tapi orang suka tu ulung emas lah. Orang perempuan kalau tengok pantai emas ni tak kata apa. Syahwat. Minal dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Dan khailil musawwamah ni kuda yang lagu. Kereta lah kita. Sembang bak kereta ni, orang boleh sembang sehari bak kereta je. Dia kata aku ditanya apa semua aku tahu. Bak rim ke, sport rim ke, bak apa semua aku tahu. Ada kira pasal kereta. Setiap bulan beli buku roda-roda apa? Buku majalah roda. Setiap bulan beli. Tapi Quran tak boleh beli. Kitab tak boleh beli. Roda-roda setiap bulan. Tengok bak kereta. Ngaji di masjid, kitab pun tak tahu. Hari ni tak kurang kita tak beli kitab je. Tapi roda-roda boleh beli. Syahwat. Khailil musawwamah wal an'ami, dan ternakan lembu, khabah, kambing, unta. Semua orang nak kalau boleh. Ada lembu, ladang lembu. Wal harf, tanam tanaman, sawah padi, kebun getah, kebun kelapa sawit, sembang.
hak tu boleh sembang. Kadang-kadang hak tu pandai sembang lebih apa? Hukum hakam. Boleh sembang. Pasal apa? Syahwat. Wal an'am wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah keseronokan sementara hidup atas dunia. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, ayat Quran, manusia ni suka pada semua benda ni. Tanyalah siapa-siapa, semua orang suka. Sebab Allah Ta'ala buat begitu. Kalau tak suka tak boleh buat pembangunan. Kalau tak suka tak boleh buat kilang mereka. Kalau tak suka tak ada lah ladang. Tak ada lah ekspor import. Tak apa, suka tak apa, tapi buat ikut cara Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala bagi garis panduan. Apa nak tanam, macam mana tanam lah bagi tumbuh. Asalkan tanah yang sendiri, tanah sendiri, pokok sendiri, tanam itu tumbuh. Tapi syarat dia keluar zakat. Jangan ambil harta benda orang. Nak beli harta belilah, tapi syarat dia main lah masjid, main lah surau. Guna harta untuk kebajikan. Itu maknanya kita nak kontrol syahwat kita supaya dia bagi kita boleh masuk syurga. Dengan harta yang ada pada kita, anak kita, isteri kita, macam mana nak bagi anak isteri tidak menjadi musuh kita? Aduul lakum lahul asbu fahdharu. Jaga-jaga anak isteri kamu, musuh kamu. Macam mana bagi musuh? Kita nak main sembahyang, dia tarik kain. Dia kata Tok Sofi hari ni hujan. Kita berkata hujan, itu tak payah. Kita tak payahlah pergi mengaji. Hari ini kita pergi pasar malam. Kita pun tak payah. Ni musuh kita. Jangan jadikan mereka musuh kita. Jadi mereka orang yang bersama dengan kita untuk masuk syurga. Itu baru mana kita kontrol syahwat kita. Kalau saya tak bini sampai suka dia, apa saja dia nak kita bagi mereka, maka itu dia tarik kita masuk neraka. Jadi tuan-tuan, ada lebih 10 minit. Saya tunggu matahari naik. Matahari dah naik dah, alhamdulillah. Cukup dah dekat tu. Mukadimah pada hari ini. Saya pun tak tahu nak pilih kitab apa. Nanti saya bincang dengan Ustaz Wan. Kitab apa yang tuan-tuan kita perlu, kita boleh baca, kita boleh beli senang. InsyaAllah. Tuan-tuan dekat dengan bakal serai. Kitab cukup banyak. Pustaka Al-Yamani. Kitab jenuh. Kan? Jadi mudah. Kita mengaji bila ada kitab, kita boleh tengok lebih daripada orang yang tak bawa kitab. Kelebihan ada kitab, bila ada kitab baru kira talibul ilmi, penuntut ilmu. Kalau tak ada kitab macam ni, kita panggil mustami'. Mustami' orang mesti pahala dengar. Kalau ada kitab baru kata talibul ilmi. Nabi kata jangan jadilah kamu 4 orang, jangan jadi orang yang kelima. Antaranya alim, yang keduanya muta'alim. Alim orang alim. Yang kedua muta'alim, orang yang belajar. Belajar syaratnya kena ada kitab. Kalau tak ada, mustami'. Yang ketiga, mustami' ni dia kitab tak ada lenggang lah. Lenggang kampung ya, pergi masjid surau. Itu sandak kat tiang lah kan, cari. Mustami' tu panggil pahala. Tapi korang sikit sebab mata dia tak tengok, tangan dia tak tulis, kitab pegang pun tak ada. Kita ni pahala banyak tuan-tuan. Bila kita ada kitab, pegang kitab. Mula-mula beli kitab. Daripada beli kitab tu dapat pahala. Niat aku nak mengaji. Bagi kat Pustaka Yamani. Ni tujuan itu. Aku nak beli kitab, aku nak mengaji, dapat ilmu. Nak kenal Allah Ta'ala. Beli. Bawa balik rumah kita. Kena hari mengaji, kita bawa kitab kan. Boleh ambil. Pegang kitab boleh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ambil. Pahala. Bawa kitab tu, bawa tak baca ni, pahala lah. Masuk dalam surau masjid, buka, pahala buka. Tengok tempat mana cari kita ni, kita selok muka surat berapa, dapat pahala. Tengok huruf, dapat pahala sebab kita nak ngaji. Tulis pula dhabit orang bagi, tulis tepi. Guru kata depan ni dia kata apa, dia tambah, kita tambah depan. Lepas tu bila kita balik rumah boleh telaah, boleh kita menelaah, baca balik anak isteri kita, cucu kita.
Lepas tu kita mati besok. Bila kita mati, kita tinggal kitab kita. Anak cucu kita buka tengoklah, lihat tok wan aku ngaji dulu, rajinnya tok wan aku. Kita pesan kalau boleh, siapa yang buka kitab ni tolong hadiah Fatihah kat aku. Tulis di mukadimah Al-Fatihah. Dia pun baca Fatihah untuk kita sampai sikit. Dia baca, ada tauhid. Kitab tu menjadi warisan kita untuk kita selepas mati. Anak cucu kita boleh tatapkan ini tanda tok wan aku ngaji, dia bangga dengan kita. Tu kelebihan ada kita. Walaupun kadang-kadang ngaji tak tahu apa, tak faham pun, tapi tak apa, ada kelebihan. Jadi kalau tak ada kitab jadi mustami' sahaja. Kalau tak dengar kalau muhib, orang yang suka je. Aku ni suka apa mengaji pula, dia duduk balai lidah. Buat ayat kopi kat orang. Dengar pun tak, tapi aku suka, aku nak pergi hampa makan, aku tak mau dengar. Apa dapat tak? Jangan jadi orang tak suka. Orang tak suka ni kadang-kadang memang dia tak main lah. Dia tak suka nak main pun. Aku tak mau pergi begini dan main, lambat balik rumah, tak main. Ataupun dia main juga tapi hati tak suka. Aku main ni, habuan orang kata aku main, kalau tidak orang kata aku tak main. Aku main pergi lah, tak suka, aku tak jadi lah. Tama-tama kaki repot lagi teruk kan. Dia balik cerita kat orang tak main, aku pergi dengar kawan tu mengajar Allah. Teruk sangat. Macam-macam dia kata, kaki repot kat orang lain, habuan orang tak main. Itu munafik dia balik. Jadi tak tak lah tu. Semua hari ni insya-Allah kurang-kurangnya mustami' dengar. Lepas ni talibul ilmi, orang yang ada kitab, maknanya kita tadah kitab. Kita boleh mengambil sedikit sebanyak ilmu daripada kitab yang kita baca insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja, banyak kali sekadar tak sampai 7, 20. InsyaAllah saya tak buka dah peluang untuk soal jawab. Mana tak ada kitab ni, bila ada kitab itu mungkin ada soal jawab, tak faham ke mana, kita bincang. Kalau saya tak boleh jawab, saya bagi tuan-tuan jawab. Kalau tuan-tuan pun tak boleh jawab, tak payah jawab. Kan? Saya tanya orang yang lebih tahu. Saya pun tak, bukanlah tahu sangat, kita baca insya-Allah. Apa mana kita tahu, kita bincang. Kita ambil manfaat daripada hari-hari sebelum kita meninggalkan dunia ni. Hari-hari dunia kubur tu panggil, mai. Dah dekat dah, oi. Dah dekat dah dia pun. Kita kata dekat dah, tak apa, tunggu sah. Aku tak ada nak seronok kata dunia ni. Nak seronok sampai bila dia kata? Kalau kita ambil peringatan panggilan kubur itu, insya-Allah kita akan sentiasa menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.